Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, baiklah pelajar, pada hari ini kita akan membincangkan latihan yang saya dah berikan pada minggu lepas, iaitu kamu boleh rujuk dalam Google Classroom masing-masing, iaitu latihan bertarikh 14 Mac. Okay. Di mana saya minta kamu lengkapkan modul latihan yang telah kamu dapat tu, iaitu muka surat 13, muka surat 14 dan muka surat 15. Okey. Jadi sekarang saya minta kamu sediakan pen merah. Okey, jika betul kamu tandakan betul, jika salah kamu buat kebetulan. Tulis jawapan tu dengan pen merah. Kemudian jangan lupa sediakan buku teks. Buku teks sediakan. Kita akan lihat dekat mana jawapan dia. Okey. Okey, baiklah. Jadi kita akan mulakan. Yang pertama sekali untuk soalan pertama ialah muka surat 13, iaitu soalan nombor 1, diberikan rajah. A jawapan dia, soalan dia, nyatakan tugas utama pengurus projek dalam pengurusan projek reka bentuk. Dekat sini bila dapat soalannya kamu kena ingat apa keyword dia. Dekat sini dia kata nyatakan tugas utama pengurus projek. Tugas utama pengurus projek. Jawapannya ada kat dalam buku teks. Saya hanya beritahu kamu salin lah. Iaitu yang mana? Ini dia. Buku teks muka surat 36. Buku teks muka surat 36 iaitu tugas pengurus projek. Ada 4. Yang pertama ialah penentuan utama. Kemudian penentuan sub utama, pengelolaan aktiviti dan juga matris organisasi atau pasukan. Jadi bagi soalan muka surat 13 ni, soalan A, jawapan dia ada dekat dalam buku teks. Muka surat 36. Ini soalan ada 4 ni. Kamu salin 4-4 ni lah. Ini 1, 2, 3, 4. Kerana bagi yang dah hantar, tahniah saya ucapkan. Yang ada hantar tu ramai yang salah. Jadi itu sebabnya saya buat video untuk perbincangan pada hari ini. Untuk soalan seterusnya, soalan B, nyatakan definisi pengurusan projek reka bentuk. Dekat sini dia punya kata kunci dia ialah definisi pengurusan projek reka bentuk. Definisi. Definisi. Bila sebut definisi je, automatik benda tu ada kat mana? Benda tu mesti ada dekat mula-mula lah. Definisi. Setiap tajuk mesti ada definisi. Definisi selalu ada kat mula-mula. Ini dia. Apa soalan tadi? Dia kata definisi pengurusan projek reka bentuk. Ini dia. Definisi pengurusan projek reka bentuk dalam muka surat 32. Muka surat 32. Yang mana ni? Definisi pengurusan projek reka bentuk di mana jawapan dia ialah pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja, iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Ini mesti ada 3 ni. Skop kerja, tempoh masa dan kos projek mesti ada. Pelajar yang hantar dia sampai sini je. Yang belakang ni 3 ni dia tak tulis. Jadi jawapan dia salah. Mesti ada 3 benda ni. Baiklah. Itu dia. Kalau betul tandakan betul, kalau salah tandakan salah dan buat pembetulan, tulis jawapannya betul guna pen merah. Tak perlu padam jawapan yang lama. Baiklah, seterusnya. Soalan C. C. Jelaskan secara ringkas proses bekerja di bawah. A. Skop kerja. Secara ringkas tentang skop kerja. Mana skop kerja? Ini skop kerja. Tulislah secara ringkas. Skop kerja terdiri daripada skop produk dan skop projek. Di mana skop produk melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Yang mana kalau skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Cukup sampai sini. Cukuplah tu jawapan dia. Seterusnya. Tempoh masa. Tempoh masa tu apa? Ada juga kat muka surat 32 ni. Tempoh masa ialah masa yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Senang je. Kemudian cost projek. Cost projek. Mana jawapan dia?
Melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Sampai sini je jawapannya Salim. Kan? Senang je. Tak susah. Okey. Baiklah, siap perbincangan bagi muka surat 13. Okay, seterusnya kita lihat muka surat 14. Muka surat 14 ni ada yang WhatsApp saya tanya kan, cikgu, ni macam mana saya tak tahu. Okay, kita akan buat bersama-sama dan kita akan bincangkan jawapannya. Okey, baiklah, lihat gambar. Okey, baca situasi di bawah dengan teliti. Okay, Syafiq seorang murid tingkatan 1 di SMK Pekan Kuala Penyu. Setiap kali musim hujan, Syafiq terpaksa membawa baju tebal kerana kesejukan dan turut membawa baju hujan sebagai persediaan daripada terkena hujan. Oleh sebab dua baju ini dibawa bersama, dia memberi kesukaran kepada Syafiq untuk membawa dan menyimpannya. Kat sini maksudnya Syafiq kena bawa dua baju, satu baju hujan, okey, satu lagi baju tebal. Jadi kat sini Syafiq kena bawa dua baju lah. Dia pergi mana-mana dia kena bawa dua baju. Kalau hujan, dia kena pakai baju hujan. Okey, kalau dia sejuk dia kena pakai baju tebal. Itu dia. Okay, jadi soalan yang pertama A, kenal pasti masalah yang dihadapi oleh Syafiq. Kan? Jadi sebenarnya dia kata masalah ni kan? Dah ada kat sini dah. Dah ada. Apa masalahnya? Mana masalahnya rasa-rasa agak-agak? Masalahnya ni lah yang akhir-akhir ni. Okey? Di mana Syafiq sukar untuk membawa dua helai baju. Jawapan dia ialah sorry. Saya buat yang baru. Kita buat pembincangan. Okey, saya tuliskan kat sini Nanti kamu salin lah. Okey, so bagi tadi soalan muka surat berapa? Bagi soalan muka surat 14. Okey. Okey, soalan muka surat 14. Okey, nombor apa? Nombor A. Alright. A. Okey, so soalan dia apa? Dia suruh kenal pasti masalah. So masalah dia ialah Syafiq sukar untuk membawa dan menyimpan baju sejuk dan baju hujan. Okey, so masalah dia ialah Syafiq sukar untuk membawa baju sejuk dan baju hujan. Kat sini apa? Okey, untuk ke sekolah lah. Kan? Sebab dia kata ni tingkatan 1. Jadi untuk ke sekolah. Setiap kali ke sekolah. Okey. Itu ialah jawapan bagi soalan A. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, soalan B pula. Apa soalan B cakap? Okey, pembacaan merupakan salah satu cara untuk mengenal pasti masalah. Selain daripada itu, nyatakan 5 cara untuk mengenal pasti masalah. Okey. Jawapan dia ni sebenarnya ada kat dalam buku teks kan. Tapi kamu tak nampak. Ini dia. Okey. Muka surat 33 untuk soalan B. Cara untuk mengenal pasti masalah ialah yang pertama melalui pembacaan tadi tak payah tulis lah. Okey, sebab pembacaan dah ada. Pembacaan dah ada. So tak payah tulis. Tulis yang lain. Apa dia? Yang pertama, pengalaman orang lain. Yang kedua, pengalaman diri sendiri. Yang ketiga, kajian. Yang keempat, uji kaji. Yang kelima, rungutan pengguna. Dan juga pemerhatian yang mendalam terhadap sesuatu suasana. Inilah jawapan dia. Mula dari sini sampai sini. Okey? Jadi saya tak perlu type lah. Saya tunjukkan dekat mana. Nanti kamu buat. Okey? Okey, seterusnya pula. Okey, C. Pada pendapat anda, nyatakan penyelesaian masalah Syafiq.
Okey, jadi sekarang macam mana nak selesaikan masalah dia? Di mana, okey, jawapan B tadi tak payah. Okay, saya dah tunjukkan kat mana tadi. Kita turun pada C. Okey. Okey, macam mana nak selesaikan masalah Syafiq? Dah. Okey. Macam mana kita nak selesaikan masalah Syafiq? Di mana masalah Syafiq ialah dia kena membawa baju sejuk dan juga baju hujan setiap kali ke sekolah. Jadi untuk soalan C ni sebenarnya kamu kena fikir lah. Kan? Kamu kena fikir macam mana cara nak selesaikan. Kamu boleh rujuk buku teks, ni dia. Penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Okay, agak-agak kan? Kan kamu dah belajar ada 4 kan? Yang pertama meniru, yang kedua terbalikkan, yang ketiga menukar saiz, yang keempat menterbalikkan kedudukan. Agak-agak kan? Macam mana dia nak selesaikan masalah Syafiq ni kan? Di mana Syafiq kena bawa 2 baju kan? Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah dia? Okay, ramai yang kata bawa beg. Kalau bawa beg pun masalah tak selesai sebab Syafiq kena bawa 2 baju yang sama. Dia kena buat 2 baju sekarang ceritanya. Kadang-kadang beg pun kalau kena, basah. Okey? Itu belum cerita lagi Syafiq bawa buku ke sekolah kan? Jadi sebenarnya kalau kamu kata Syafiq kena bawa beg untuk isi baju, jawapan tu tak sesuai. Jadi sekarang, kita kena rujuk kat dalam buku teks tu, ada 4 ni, agak mana lebih sesuai. Sebenarnya dah ada kat dalam ni. Ini dia. Di mana, okey, Syafiq kena terbalikkan kedudukan. Okey, kalau dia terbalikkan jadi baju hujan, kalau dia terbalikkan jadi baju sejuk. Jadi jawapan dia ialah apa? Kita tak tulis, macam mana kita tulis? Okey, cara dia ialah cara untuk menyelesaikan masalah Syafiq ialah dengan cara menterbalikkan kedudukan. Okay, maksudnya dalam satu baju, okey, ada 2 fungsi, iaitu baju hujan dan baju sejuk. Okey. Okey, maksudnya kat sini, kalau Syafiq terbalikkan baju tu, dia jadi baju hujan. Kalau dia sejuk, dia terbalikkan dia jadi baju sejuk. Jadi itulah jawapan dia. Okey, baiklah soalan seterusnya. C senang je. Jadi kita dah C. Okey, D pula. Nyatakan 3 langkah bagaimana idea reka bentuk produk dapat dijana. 3 langkah je. Tadi kita dah dapat 1. Kan? Yang pertama menterbalikkan kedudukan. Lagi kita dapat apa? Menukar saiz objek. Takkan kamu nak tukar baju tu besar jadi kecil. Kan? Macam mana tu? Okey. Jadi mungkin kita boleh menterbalikkan fungsi. Okey, ini boleh menterbalikkan fungsi. Yang ketiga ialah meniru apa saja yang terdapat di persekitaran dan menukarkan dalam bentuk produk. Jadi kamu bertulislah. Ini jawapan ni saya tunjukkan lagi sekali. 1, 2, 3. Okey? Okey, habis untuk soalan nombor 14. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 15. Okey, 15 pun senang je. Sebab dah ada kat dalam buku dah. Kan? Kalau kamu baca betul-betul, mesti boleh. Itu pun ada yang salah. Okay, soalan 13. Soalan muka surat 15. Soalan nombor 3. Lengkapkan carta alih di bawah tentang merangka perancangan berdasarkan langkah pengurusan pelaksanaan projek. Diberikan 3 langkah. Yang pertama perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. Jawapan dia dekat mana? Yang pertama perancangan projek. Jawapan dekat mana? Ada. Ini dia. Kan, perancangan projek. Ini dia. Muka surat 35, di mana perancangan projek ialah peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif sesuatu projek. Perancangan projek yang baik, ini salin je jawapan dia. Kan? Senang je. Okey? Yang kedua, penjadualan. Mana dia? Penjadualan, cerita pasal penjadualan. Ada. Penjadualan. Ini dia, muka surat 36.
Ni salin ni, penjadualan masa disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Itu jawapan dia, senang. Okey. Kemudian yang terakhir ialah pengawalan. Pengawalan pun ada, kan? Yang bawah dah. Ni pengawalan muka surat 37. Di mana pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Dia merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan belanjawan, terutamanya ketidakpatuhan terhadap penjadualan, kos, piawaian, kualiti dan belanjawan. Cukup sampai sini. Salin sampai sini. Okey? Jadi dah siap latihan 3 yang saya berikan tadi. Okey? Senang je kan? Tak susah pun. Okey? Jadi itu saja untuk video kali ini. Ingat, kalau salah, kamu betulkan, pangkah guna pen merah dan tuliskan jawapan yang betul menggunakan pen merah saja. Jangan padam jawapan yang lama. Dan jangan lupa tuliskan jawapan dalam menggunakan pen lepas ni. Sebab ada yang hantar guna pensel dia tulis jawapan. Kamu dah tingkatan 1, bukan darjah 1. Sila gunakan pen. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like dengan subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.